Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Kombinasi Kehakiman yang berintegriti, saudara penjaga masa yang sentiasa peka dengan edaran jam. Seterusnya, rakan seperjuangan saya dan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Berdirinya kami di sini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dogma berpadukan tita dan wacana melalui mauduk pidato yang berbunyi 5 prinsip rukun negara. Sebelum kami berkata panjang berjela, izinkan kami mentakrifkan erti rukun negara. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, rukun didefinisikan sebagai dasar, tiang dan juga sendi. Manakala negara pula merujuk kepada masyarakat yang tertentu di bawah naungan kerajaan tertentu. Maksudnya di sini, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan negara Malaysia. Ianya telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas berlakunya bibit-bibit tragedi 13 Mei 1969 yang telah menghancurkan perpaduan dan ketenteraman di dalam negara. Kini, genap 54 tahun peristiwa yang dicaknakan sebagai titik hitam itu berlaku. Hadirin, mari kita renungkan dan ingat-ingatkan kembali peristiwa 13 Mei tersebut. Awalnya hanya ingin meraihkan kemenangan saja, tetapi akibat salah langkah, negara kita pula yang berpecah belah. Peristiwa tersebut telah mengakibatkan berlakunya rusuhan kaum yang telah mengakibatkan kecederaan, kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda. Ketika itu, negara Malaysia masih baharu, terkontang-kanting ingin berjalan. Namun, apakan daya, orang yang kita anggap rakan rupanya musuh dalam selimut. Penjajah telah bermaharaja lela di tanah Melayu, lalu memecahkan perpaduan antara kaum dengan memisahkan rakyat mengikut status mereka. Orang Cina dibiarkan hidup di kawasan-kawasan pekan. Orang India pula diletakkan di ladang-ladang getah. Manakala orang Melayu pula dicampak ke dalam kampung, duduk terperuk menanam jagung. Di sini kita dapat melihat yang orang Cina lebih maju ke hadapan berbanding empunya tanah sendiri, orang Melayu masih tertinggal jauh di belakang. Namun pada ketika itu, orang Melayu tidak mendiamkan diri. Mereka cuba untuk melawan, namun hasilnya ramai rakyat yang terkorban. Namun atas usaha perbincangan Majlis Gerakan Negara, maka terhasillah satu formula yang kukuh bagi menyatu padukan antara kaum dan pastinya formula tersebut sungguh kukuh dan ketal. Pada 31 Ogos 1970, negara kita telah diisytiharkan merdeka dan pada masa itulah terbitnya satu arahan yang berbentuk rukun negara. Rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan yang wajib diikuti. Setiap kaum pastinya mempunyai kepercayaan dan agama mereka yang tersendiri. Punca mengapa kepercayaan kepada Tuhan diletakkan di tingkat yang paling tertinggi kerana seseorang hamba yang taat pasti akan menuruti segala perintah Tuhannya. Lagipun, setiap agama pasti menyeru hamba-hambanya untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan melarang melakukan perkara-perkara yang melakukan. Jelaslah bahawa dengan prinsip rukun negara ini, ia dapat melahirkan rakyat yang berkualiti dan berintegriti. Prinsip yang kedua pula ialah kesetiaan kepada raja dan negara yang perlu ditaati. Prinsip ini menyeru supaya rakyat Malaysia sentiasa mengamalkan sikap taat setia, jujur dan ikhlas kepada pemimpin dan tanah air. Rakyat yang taat dan setia pastinya rela berkorban nyawa dan tenaga untuk mempertahankan dan memajukan tanah air mereka. Rakyat pula hendaklah meletakkan kepercayaan yang tulus kepada rajanya dan tidak sama sekali mencurigainya. Walau badai menimpa, hendaklah raja yang menjadi keutamaan. Prinsip kesetiaan inilah yang akan membentuk negara yang harmoni dan menjadikan rakyat hidup di dalam negara yang aman dan damai. Yang ketiga pula, keluhuran perlembagaan yang patut dihormati. Warga negara hendaklah menghormati perlembagaan negara kerana ia merupakan sumber perundangan tertinggi negara.
setiap rakyat haruslah mematuhi dan menghormati perlembagaan negara yang telah ditetapkan. Ia bertujuan untuk menjaga hak-hak keistimewaan setiap rakyat Malaysia. Justru dalam usaha membentuk perpaduan, prinsip ini memainkan peranan yang sangat penting. Jika sudah ditetapkan A, jangan pula dibuatnya B. Maksud saya di sini ialah setiap negara pastinya mempunyai undang-undang yang wajib dipatuhi. Ia merujuk kepada prinsip rukun negara yang keempat. Kedaulatan, undang-undang merupakan prinsip perundangan yang menyatakan bahawa seluruh negara hendaklah diperintah oleh undang-undang. Jika tidak, negara akan berada di dalam keadaan yang huru-hara. Ibarat rumah terbakar, tikus habis keluar. Kesopanan dan kesusilaan pula merupakan prinsip yang terakhir. Begitu juga dengan hujah kami pada hari ini. Ia menekankan supaya rakyat Malaysia haruslah bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik antara satu sama lain. Tanpa mengira kaum, bangsa dan warna kulit, rakyat yang bersopan santun dan bertata susila yang baik dapat membentuk perhubungan yang harmoni. Prinsip ini sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang menghormati antara satu sama lain. Ibarat aur dengan tebing, dakwat dengan kertas, isi dengan kuku. Tidak hairanlah jika suatu hari nanti rakyat Malaysia akan saling ejek-mengejek antara agama, membenci antara kaum jika kita sendiri yang tidak mengamalkan prinsip rukun negara ini. Bahkan, jangan kita terkejut jika suatu hari nanti peristiwa 13 Mei itu berulang kembali disebabkan sikap buruk kita sendiri. Tidak berguna jika hanya menghafal namun tidak mengamalkan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengamalkan prinsip rukun negara ini agar ia diwarisi oleh generasi akan datang. Pepatah Melayu ada mengatakan, Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.